Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, member dan semua yang masih lagi sudi setia dengan channel ini di Ibnu Rijal. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu gelombang COVID yang kedua ketiga mengenai satu orang lelaki India Muslim, mamak lah, yang pulang balik beraya ke kampungnya di Siva Gangga kemudian balik ke rumah balik di Jitra, kemudian dia positif COVID dan menyebabkan dia menyebarkan banyak kesan pada virus tersebut, dan disebut oleh KKM kemungkinan virus yang disebarkan daripada kluster beliau itu adalah super spreader, iaitu mempunyai kekuatan yang lebih berbanding dengan virus COVID versi tempatan yang sebelum ni kita hadapi itu. Saya bukan nak sebut tentang itu, tapi alang-alang kita dah banyak berbicara tentang mamak ataupun kedai mamak ini. Saya nak kongsikan dalam sejarah Melayu dulu ada satu kisah mengenai mamak juga yang mungkin boleh dapat kita jadikan pedoman. Tapi sebagai disclaimer, video ini tidak bertujuan untuk merendahkan mana-mana golongan, mana-mana keturunan, kerana setiap keturunan, setiap bangsa itu ada sumbangan mereka yang besar terhadap pembangunan tamadun manusia, khususnya di Nusantara ini. Begitu juga golongan India Muslim yang banyak sumbangan dalam aspek dakwah, aspek kepimpinan dan sebagainya. Baik, saya nak beralih kepada sejarah Melayu, sejarah Melaka. Diceritakan dalam kitab sejarah Melaka, sejarah Melayu disebutkan juga dalam hikayat-hikayat lama dan juga dinukilkan semula oleh Buya Hamka dalam kitab sejarah dunia Islam, bagaimana kisah kejatuhan kerajaan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Ini kisah faktor dalaman yang saya kira menarik untuk saya kongsikan bersama. Bagaimana ketika era ini, kalau tuan-tuan ingat dalam siri kuliah-kuliah saya sebelum ini di tempat-tempat lain, saya menyebutkan bahawasanya orang-orang Kristian, orang-orang Barat itu mempunyai 3 buah kiblat ataupun 3 buah center agama Kristian yang terletak di Baitul Maqdis, yang terletak di Constantinople dan yang terletak di Vatican sampai sekarang pun ada. Maka pada tahun 1187 Masihi, Islam telah berjaya mendapatkan Baitul Maqdis dalam perang salib kedua oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya mendapatkan Constantinople. Maka center untuk orang Kristian ini cuma tinggal satu, iaitu di Vatican City di Rome. Maka orang-orang Kristian ni memerlukan sesuatu perancangan, sesuatu perkara, perlu bangkit daripada lena mereka untuk kembali menjatuhkan negara Islam, melawan negara Islam in order for them to survive their Vatican. Cuma tinggal satu saja Vatican. Kata para Pope Kristian dalam perbincangan mereka, kalaulah kita tidak bangkit untuk lawan orang Islam, nescaya Vatican ini juga akan jadi milik mereka, milik orang Islam. Maka tuan-tuan, mereka menyusun strategi, merancang pelbagai plot. Seringkahnya pada 1453 sebaik mereka kehilangan Constantinople, 1492 hanya dalam lebih kurang less than 50 years after that, kurang dari 50 tahun selepas itu, mereka berjaya mendapat Andalus. Mereka berjaya meranapkan Andalus dan dapat ke tangan mereka semula. Dan tak lama selepas itu, 1504 mereka datang ke Melaka, 1508 datang lagi. Penyerangan mereka terhadap Melaka 2 kali awal itu tidak berjaya. Disebutkan dalam kitab sejarah Melayu, dengan mudah berjaya dipatahkan oleh orang Melayu di Melaka di atas pimpinan Bendahara Seri Maharaja yang ketika itu menjadi Perdana Menteri lah bendahara di Melaka. Portugis serang tak berjaya, serang sekali lagi di 1508 pun tak berjaya. Maka ketika itu menyebabkan wujud satu sentimen sayang terhadap bendahara ini, sebab rakyat begitu sayangkan beliau di atas kepimpinan beliau yang bijak, yang mahir, yang cekap, yang turun padang, menyebabkan akhirnya Melaka berjaya untuk mematahkan serangan Portugis. Maka tuan-tuan, bila menimbulkan sentimen rakyat makin sayang dekat dia itu, of course lah antara ahli politik ini ada cemburu dalam kalangan mereka. Ada ketidakpuasan hati dalam kalangan mereka. Apatah lagi bila mana para ahli politik ataupun politician ini melihat para businessman, para pelabur, ya, orang daripada India, Gujarat, daripada China, daripada Parsi, daripada Arab yang datang berbisnes di Melaka. Bila mana
kerajaan Melaka itu terpelihara daripada serangan Portugis dan berjaya diselamatkan, maka orang yang paling seronok adalah those businessmen ini. Maka mereka sangat menghargai dan menyanjungi Bendahara Sri Maharaja, dan mereka menghadiahkan pelbagai harta benda lah kepada Bendahara sebagai in order for them untuk kita nak menghargai, to appreciate his effort, menghargai usaha Bendahara ni. Maka rapatlah hubungan antara businessmen yang kaya-kaya ini dengan Bendahara Sri Maharaja, dan rapat juga hubungan rakyat yang di bawah ini dengan Bendahara Sri Maharaja. Maka sekaligus ini menenggelamkan populariti menteri yang lain, dan ini juga mencabar kewibawaan sultan dilihat di sudut itu. Tetapi Bendahara tidak berniat begitu pun. Baik. Maka dalam celahan para menteri, ada yang menyayangi, ada yang memusuhi Bendahara Sri Maharaja dalam diam ini. Shah Bandar, Raja Mendeliar ketika itu merasakan, I need to do something. Saya kena buat sesuatu. Kalau saya tak buat apa-apa, nanti populariti saya semakin lama semakin tenggelam dan bendahara ni akan makin lama makin naik. Tapi dia tak tahu nak buat apa. Maka apa yang perlu difikirkan? Puas dia fikir macam mana nak jatuhkan populariti bendahara ini. Itu satu isu. Isu yang kedua, ketika ini Sultan pun mula merasakan bendahara punya populariti ini makin lama makin menandingi beliau. Yalah, Sultan ini dia ada dia punya guard, dia ada dia punya protokol, dia ada dia punya law, adat istiadat dan sebagainya yang menyebabkan rakyat sukar untuk berurusan dengan baginda. Berbeza dengan Bendahara Sri Maharaja yang begitu mudah, easily access, orang kata kan, boleh bertemu bila masa. Tapi Sultan susah. Maka menyebabkan populariti Sultan dalam kalangan rakyat lebih rendah berbanding populariti Bendahara Sri Maharaja. Maka Sultan agak terasa hati. Tetapi bila bendahara banyak membantu kerajaan baginda, maka baginda tak boleh nak sack, nak buang bendahara begitu saja. Dilema yang dilalui oleh Sultan. Apatah lagi Sultan ketika ini, Sultan Mahmud Shah, ketika itu diceritakan dalam sejarah Melayu, Sultan Mahmud berkenan dekat anak Bendahara Sri Maharaja. Nama dia apa? Tun Fatimah. Tun Fatimah ni segak dah lawa lah, maka Bendahara berkenan. Tapi masalahnya Tun Fatimah, masa Sultan tengok dia ni, satu ketika Sultan tengok Tun Fatimah, Sultan berkenan dan Sultan approach Siti Fatimah itu, ataupun approach Bendahara nak meminang anak dia. Tapi masa tu Tun Fatimah dah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Tun Ali. Malangnya, bila mana Sultan approach pergi meminang Tun Fatimah dekat ayah dia Bendahara Sri Maharaja, Sultan yang pinang. Dia expect, alah, tunang orang pun buat apa, kisah apa kan, aku Sultan kot. Selalunya bini orang pun tak ada masalah, setakat tunang orang boleh putus, tak ada masalah. Malangnya Bendahara Sri Maharaja tidak begitu. Dia menolak pinangan Sultan sebab anak dia sudah bertunang dengan Tun Ali dan mereka bercinta keduanya. Maka takkan dia nak pisahkan hanya kerana kedudukan dan darjat. Maka dia menolak pinangan Sultan dengan baik. Maka Raja ketika itu, Sultan Mahmud, menjadi begitu marah, tetapi dia still tak boleh buat apa-apa dekat bendahara sebab takkanlah dia nak hukum bendahara yang disayangi oleh rakyat hanya kerana pinangan dia ditolak oleh bendahara. Maka dia memendamkan perasaan dia. Begitu juga Raja Mendeliar tadi tu, memendamkan perasaannya. Bagaimana kedua-duanya ini akhirnya boleh bersatu dan trigger satu perkara yang menyebabkan terjatuhnya hukuman terhadap bendahara? Rasuah. Inilah penyakit politik yang berlaku di dalam dunia politik, dalam dunia kerajaan Islam dan bukan Islam, yang akhirnya menjadi barah dan meruntuhkan sebuah negara. Rasuah is a big issue. Rasuah bukan satu benda yang kita boleh maafkan dan pejamkan mata. Rasuah meranapkan segala-galanya. Orang kaya makin kaya, orang susah makin susah. Mobiliti sosial tidak berlaku dan berkembang kerana rasuah. Saya cukup benci dengan rasuah. Saya tak boleh terima berasuah ni. Biarlah daripada mana parti manapun, orang manapun, dia rasuah, heret dia ke muka pengadilan. Meskipun orang itu sebagai pemimpin yang kita sayang, meskipun ada unsur rasuah itu terbukti, kita heret dia. Tuan-tuan, namun begitu, kesedaran terhadap rasuah ni pada era zaman itu kurang. Meskipun orang yang mengamalkan rasuah zaman itu taklah jahat. Saya akan contoh lagi. Taklah jahat, tetapi kesedaran terhadap rasuah itu kurang. Maka ketika ini ada satu orang toki nasi kandang. Ini saya tambah lah toki nasi kandang. Tak tahu dia berniaga apa. Nama dia Naina Suradewana. Naina Suradewana ni dia satu orang businessman dekat Melaka. Tapi bila sudah nama dia Naina Suradewana, mungkin dia ada satu bisnes lah. Dia ada satu kedai di Melaka ni. Maka disebutkan oleh Buya Hamka dalam kitab Sejarah Islam,
satu ketika itu kerajaan Melaka nak melakukan proses pelebaran jalan. Maka menyebabkan jalan itu akan makan lot kedai dia. Mungkin dia duduk di corner lot, mungkin dia buka nasi kanak. Mungkinlah pasal Naina surah dia mana surah dia punya nama kan. Mungkin dia buka nasi kanak. Tak tahulah apa dia punya bisnes. Saya sajalah tulis nasi kanak tu, saja. Mungkin dia menjaga ulam-ulaman ke, mungkin dia buka baju, jual baju ke, mungkin dia buka jual kapet, kita tak tahu. Tapi dia satu kedai dekat satu ujung jalan, sebabkan kerajaan Melaka nak perbesarkan jalan, maka kedai dia sudah kena lah, kena kacau lah sebab jalan tu nak perbesar. Maka ketika inilah Naina surah dia orang, ini satu businessman ini jumpa dengan bendahara, dia kata, "Wahai Datuk, tak boleh ejah sikit ke? Saya sudah cari makan sudah lama. Sini orang saya buka kedai kat sini lama dah, orang nak main lepak sini tengok bola EPL apa semua. Takkanlah Datuk nak bagi pecah jalan, nak kacau kedai saya." Maka kata bendahara, "Tak boleh lah, pasal orang makin ramai, kereta lembu, kereta kuda makin banyak, kereta gajah semua nak kena lalu." Maka kata Naina Sulaiman, "Macam ni lah Datuk, saya bagi duit sikit." Datuk pejam mata, "Sudahlah, korang pergi tempat lain." Masa ni berlaku masalah. Masa ni tuan-tuan, saya tak kata bendahara Seri Maharaja jahat. Dia baik, saya kisahkan contoh kebaikan dia. Cuma macam saya sebut tadi, kesedaran terhadap rasuah itu tidak ada. Meskipun seseorang itu warak dan baik, tetapi bab-bab rasuah ni kurang. Bagi mereka itu adalah sekadar hadiah. You help me, I help you. Itu saja. Maka tidak ada masalah bila diberikan sedikit wang, maka bendahara mengubahkan plan jalan itu ke satu laluan yang lain, yang menyebabkan satu orang lelaki lagi kena pula jalan dia. Satu orang lelaki ini disebutkan dalam sejarah sebagai gelaran dia Kitul. Ada kata nama dia Kitul, ada kata gelaran dia Kitul. Saya lebih condong kepada pendapat gelaran dia, sebab Kitul ini ada banyak dalam sejarah Melayu. So which Kitul is it? So saya lebih condong kepada pendapat gelaran dia. Maka kedai dia pula kena. Maka dia sudah tak puas hati dan dia sudah tahu cerita yang Naina Surah Dewana sudah kasih hadiah sama Bendahara Seri Maharaja. Aku cakap macam ni. Sudah bagi hadiah kat Bendahara Seri Maharaja. Maka tuan-tuan, masa inilah si Kitul ataupun Kitul ini pi jumpa dengan Raja Mendeliar yang tadi tu, Shah Bandar. "Bos, wahai Datuk, macam mana cerita ni Naina Surah Dewana?" Tapi dia tak cerita rasuah. Pasal dia tahu kalau cerita rasuah zaman itu tak ada kesedaran. It's a norm. Itu biasa orang nak buat. Maka dia kalih cerita. Dia pergi habaq dekat Raja Mendeliar, Shah Bandar, penguasa pelabuhan ni. Datuk, Naina Surah Dewana, saya tengok dia bagi duit dekat Bendahara Seri Maharaja nak buat satu pakatan sulit nak bunuh Datuk. Nampak? Hanya kerana rasuah, cemburu, rasuah yang akhirnya bawa pada fitnah. Maka Raja Mendeliar dengar, pasal apa dia nak bunuh aku? Tak tahulah. Bincang cerita semua ni, maka Raja Mendeliar kata, tak boleh jadi. Aku duk geram kat dia lama dah, dia nak bunuh aku. Tetapi pengaruh dia dengan Sultan rapat. Walaupun Sultan agak masa ni agak tegang dengan bendahara, tetapi ialah nak bandingkan siapa lebih rapat dengan Sultan, mesti bendahara lagi rapat berbanding setakat ketua pelabuhan ni. Maka Shah Bandar ataupun Raja Mendeliar ini, dia pergi jumpa dengan satu orang Laksmana, nama dia Laksmana Koja Hasan. Masa ni Laksmana Koja Hasan lah. Masa ni dah toward the ends dah kerajaan Melaka ni. Kerajaan hantu Hawaii lagi. Maka Shah Bandar bagi duit dekat Koja Hasan, tolong set up satu pertemuan saya dengan Sultan. Nampak? Masa ni pun dah ada middleman, orang tengah. You nak jumpa PM, you bagi duit kat kami boleh atur. You nak jumpa sekian-sekian, bagi duit kami arrange. You nak dapat Datuk, you bagi duit kita arrange, you dapat Datuk. Sudah ada zaman tu. Masa Koja Hasan, Laksmana Koja Hasan ni pun arrange satu appointment antara Raja Mendeliar dengan Sultan Mahmud Shah. Maka bila berjumpa dengan Sultan Mahmud Shah, Raja Mendeliar ni tukar cerita sekali lagi. Dia tak habaq kat Sultan Mahmud Shah yang bendahara nak bunuh dia. Dia habaq cerita, "Wahai tuanku, saya dah semok semua kajian semua dengan geng-geng pelabuhan, dengan para peniaga semua ni, saya dah siasat sebenarnya intelijen semua ni. Bendahara Seri Maharaja sudah ada pakatan dengan satu orang mamak bendahara Naina Surah Dewana yang kaya tu, Toki tu. Dia pun nak kumpul kekayaan, dia pun nak buat istana emas dan di satu tempat yang mana kekayaan mereka itu akhirnya akan membina pengaruh, menyebabkan rakyat akan sayang kat depa, mewujudkan sentimen, maka menyebabkan akhirnya depa akan gulingkan kerajaan tuanku." Ini orang kata apa? Daulah terpendam lah, boleh kita macam tu lah, kan? Daulah terpendam. Okey. Maka Sultan Mahmud disebut dalam kitab sejarah Melayu, saya quotes, Sultan Mahmud ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal, disebut. Maka cantik, aku nak hukum dia selama ni tak ada point. Kali ni point sudah datang, dia sudah cari pasal. Maka beta kena jalan kerja beta. Maka Sultan Mahmud tanpa siasat lagi, sebab duduk geram lama dah, dapat point ni, dia tanpa siasat. Maka teruslah dia hantar dua orang
orang kata apa, macam komando lah, macam satu UTK lah. Dua orang, satu orang nama Tun Indra, satu orang nama Tun Suradiraja. Untuk pi di rumah bendahara Sri Maharaja, pi jalankan hukuman. Okey, dalam bahasa polis kita panggil jimat. Jimat ini short to kill lah, pi settle bunuh balik. Tak payah fikir mayat, tak payah fikir apa. Itu jimat dalam bahasa polis. Maka tuan-tuan, kedua-dua orang UTK ni pun diarahkan untuk pergi. Bila sampai di rumah bendahara Sri Maharaja, masa tu rumus dah dengar. Orang pakai duk tweet kata dah ni yang ada nak jadi cerita ni, nanti bendahara nak kena guling ni. Duk dengar cerita dah ni, orang pakai duk share habis kata dah ni. Maka 3-4 orang pegawai, ketua-ketua esko, ketua-ketua pemuda, sayap kanan kiri puteri semua ni pakai duk standby rumah bendahara. Macam politik hari ni lah. Duk ada lagu tu lah. Orang Melayu punya politik ni. Duk standby di rumah bendahara, cuma buat di rumah bendahara lah. Dia tak pilih Hotel Sheraton. Dia bawa di rumah bendahara. Maka tuan-tuan, bila Tun Indra dan Tun Suradiraja ni sudah sampai ke rumah bendahara, berlaku pergaduhan lah, baling kerusi lah apa semua. Macam duk dah lah ni lah. Semua dulu tak ada kerusi, tak baling kerusi lah. Berdebat lawan pantun lagu tu lah kot. Sampailah bendahara duduk dalam rumah tu, dia keluar nak tengok apa cerita ni ramai-ramai. Maka Tun Indra dan Tun Suradiraja ini buka mereka punya bekas yang mereka pegang tu. Di dalamnya ada keris sultan. Keris sultan ini mengikut tradisi orang Melayu. Bila sultan hantar keris sultan, ada dua jenis keris sultan. Satu jenis yang lok dia panjang, itu nak bagi tahu raja panggil ke istana untuk dapat pangkat, gelaran. Satu lagi dia pendek sikit, keris sultan juga diletakkan atas bekas perak, nak bagi tahu raja suruh datang untuk bunuh tuan. Macam tu. Maka bila bendahara tengok keris sultan, bila buka perak tu nampak, okey, dia faham dah, aku nak kena bunuh. Sultan sudah jatuhkan hukuman bunuh. Bila masa tu ada menteri yang dalam kalangan geng tim bendahara. Salah seorang nama dia Temenggung Hasan. Temenggung Hasan kata, tuanku reformasi, kita lawan. Jangan bagi chance tau. Dia nak mengamuk. Maka bendahara Sri Maharaja kata, wahai Hasan, sabar Hasan. Kenapa kita nak mengamuk? Kalau kita mengamuk lagi, kita akan trigger rakyat semua turun ke jalan raya. Nanti jadi huru-hara Melaka. Portugis duduk standby. Tak payahlah. Kalau patik seorang nak kena hukum, biarlah patik seorang mati. Rakyat bersabarlah. Taatlah kepada raja. Jangan derhaka raja. Adat kita Melayu tak pernah menerhakai raja. Jangan lawan. Maka kata Temenggung Hasan, wahai Datuk, ni apa cerita ni? Fitnah, kena zalim macam tu. Tak siasat mahkamah mana pun, tahu-tahu nak hukum ya. Dia dah Hasan, relax Hasan. Kan? Tak melanggar. Relax Hasan. Relax. Patik seorang kena, patik seorang mati, sudahlah. Jangan lawan. Maka bendahara bagi tahu dekat dua orang UTK ni. UTK ni pun serba salah. Dalam kitab sejarah Melayu kata, wahai anda, anak anda terpaksa buat. Mereka pun serba salah. Mereka pun sayang dekat bendahara. Apa nak buat? Guna perintah sultan. Maka kata bendahara kepada dua orang UTK ni, Tun Indra dengan Tun Suradiraja ni, wahai anak anda, mau duduk nanti Sat. Tunggu Sat. Saya nak masuk dalam Sat. Saya nak semayang Sat. Nampak? Bendahara ni baik. Dia masuk dalam, dia semayang sunat dua rakaat. Ni dia tahu dia nak mati kan. Semayang solat sunat mutlak. Semayang solat. Kemudian dia keluar, maka dia kata, saya sudah ready. Jatuhlah hukuman sultan terhadap saya. Bila jatuhlah hukuman mati terhadap sultan, maka Laksmana Hasan ini, Temenggung Hasan ini tak puas hati. Tun Ali masa tu ada menantu bendahara. Mengamuk. Bila mengamuk, berlaku tikam menikam dan akhirnya mati semualah. Yang tinggal cuma Tun Fatimah di rumah itu, dan dibawalah Tun Fatimah ke istana sultan, dan dinikahilah Tun Fatimah itu dengan Sultan Mahmud Shah. Contoh dia. Baik. Maka tuan-tuan, bila Tun Fatimah pun dia nak tuntut bela atas kematian suami dan juga bapa dia, berlaku polemik yang panjang yang akhirnya seringkas cerita, Sultan Mahmud Shah dapat tahu akhirnya bahawasanya ini semua fitnah. Maka Raja Mendelia dihukum bunuh dan mayatnya dibuang ke tengah laut, tak diberi ruang untuk disemadikan di darat, dan juga Kitul juga disula satu family dan dibuang ke tengah laut. Itu yang menimpa nasib pemfitnah dan pengkhianat. Namun begitu, Sultan Mahmud Shah telah melakukan kesilapan. Harga yang besar, yang mahal yang perlu dibayar oleh baginda tuanku adalah dia kehilangan list of menteri yang setia dengan dia, dan menteri yang paling bijak yang duduk bersama dengan dia selama ni. Dia kehilangan semua itu, bahkan di tangan dia sendiri. Maka ketika inilah rakyat memberontak. Rakyat taklah merontak macam Hang Jebat buat, tetapi berontak di sudut apa? Di sudut boykot, di sudut malah nak mempertahankan negara. Kerana rakyat menyangka Melaka ni sultan punya, bukan kami punya. Duk anggap macam tu. Masa tu dia tak rasa hak kita bersama, tapi dah sultan nak buat macam Melaka ni dia punya, ambil lah. Bila Portugis serang semula 1511, maka armada
Melaka ini begitu lemah. Sebab semangat patriotik dalam kalangan rakyat tidak ada lagi. Biarlah, biar tuanku kena, berasa sekali angkuh sangat. Padahal kalau kena semua kena. Tapi begitulah sentimen kemarahan rakyat itu menyebabkan akhirnya rakyat juga rugi. Maka Melaka disebut dalam kitab sejarah Melayu terpaksa hire tentera-tentera upahan daripada mana hala ni mai India lah, Jawa semua pakat mai orang laut ni untuk bantu mempertahankan Melaka. Tera mana sangat tentera upahan nak mempertahankan sebuah negara yang bukan dia punya. Maka akhirnya Melaka berjaya ditewaskan oleh Portugis pada 1511. Tak bangun lagi Melaka sampai hari ini. Melainkan negeri je lah. Tapi dinasti tamadun Melaka itu sudah tidak bangun lagi sampai ke hari ini. Hanya kerana fitnah, hanya kerana dengki dan hanya kerana penyiasatan yang tanpa bukti. Rasuah adalah permulaan segala-galanya. Maka kita kena sensitif terhadap rasuah. Kita kena jangan taksub dalam pemikiran politik kita, dan Tuhan beri kita akal untuk menilai yang mana yang baik, mana yang buruk. Kita bukan hamba kepada sesiapa. Kita bukan hamba kepada menteri mana-mana. Kita bukan hamba kepada parti politik mana-mana. Kita hanya hamba Allah. Yang betul tetap betul meskipun dia lawan. Yang salah tetap salah meskipun dia kawan. Teruskan setia, teruskan tidak taksub, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Jangan takut pergi kedai mamak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh stop sendiri dah ni, tak ada orang.